Seperti yang telah kita maklumkan tadi, kita nak cuba menghubungi Dr. Ismuni Bohari yang merupakan pengarah Kesihatan Negeri Wilayah Pasar Labuan, dan kini beliau sudah pun ada di talian, Shima. Ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. DJ Fias dengan DJ Shima. Ya. Baik, terima kasih doktor atas kesudian untuk berkongsi tentang satu info bersama kami di Labuan FM pagi ini, dan hari ini kita nak bertanya tentang situasi terkini COVID-19 seperti yang kita ketahui. Semalam seperti yang diumumkan berkenaan dengan kenyataan akhbar Kementerian Kesihatan Malaysia, ada kes baharu di wilayah Persekutuan Labuan ini. Jadi secara terperinci mungkin doktor boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita hari ini. Ya, terima kasih DJ Fias dengan DJ Shima. Seperti mana yang telah diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan semalam, memang ada pertambahan kes di Labuan. Kalau sebelum ini hari sebelum ini kita menerima 2 kes, dan kes itu adalah kes yang kita detect di pintu masuk, dan kes itu adalah kes negeri Sabah, dilaporkan di negeri Sabah. Tetapi kes malam merupakan kes penularan dalaman yang melibatkan dalaman di Labuan sendiri, dan kes itu didaftarkan di bawah Labuan, menjadikan kes Labuan baru Labuan menjadi satu. Untuk pengetahuan semua pendengar-pendengar yang saya hormati, kes yang terbaru ini merupakan kes hasil daripada saringan pihak Jabatan Kesihatan, di mana selepas seminggu anak-anak kita balik ke asrama, di asrama masing-masing, pihak kami telah pun menjalankan satu saringan yang kita namakan sebagai saringan antibody. Apakah saringan antibody ini? Saringan antibody ini merupakan saringan yang kita lakukan untuk orang-orang yang kita cuba saring untuk memastikan mereka betul-betul tidak pernah terjangkit ataupun terekspos dengan COVID itu sendiri. Dan untuk pengetahuan kedua-dua DJ kita pada pagi ini juga, antibody ini merupakan sekiranya dia positif, maknanya orang-orang yang positif ini memang pernah diekspos, pernah terdedah dengan COVID-19. Jadi apa yang berlaku sebelum Hari Haji hari itu, kita telah membuatkan saringan di sekolah-sekolah asrama penuh di Labuan ini, dan kita mendapati ada satu sampel di salah satu daripada sekolah berasrama menunjukkan positif bagi antibody. Jadi apabila antibody tersebut positif, kami telah pun membuat saringan untuk pengesahan bagi kumpulan tersebut yang berada di asrama tersebut. Dan melalui saringan pihak kami pada semalam mendapati salah seorang daripada rakan kepada yang positif itu telah pun dijangkiti dan disahkan dijangkiti oleh COVID-19. Walaupun seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini, kes-kes ini juga tidak ada gejala. Tidak ada demam. Dan kes ini telah pun dirawat di Hospital Labuan buat masa ini, manakala pelajar-pelajar yang terlibat memang tidak dibenarkan keluar daripada asrama tersebut sejak daripada sebelum Hari Raya lagi. Oleh itu, kes itu dikategorikan sebagai kes penularan di dalam asrama itu sendiri, dan ia merupakan kes Labuan. Baik, doktor, kita tahu yang Labuan sekarang ni kita menerima kemasukan pelajar untuk masuk ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Pasar Labuan ni, doktor. Jadi apa inisiatif Jabatan Kesihatan yang Jabatan Kesihatan sendiri ambil bagi memastikan pelajar-pelajar dan juga mereka yang akan masuk ke wilayah Pasar Labuan ini dalam keadaan yang selamat, doktor? Silakan. Di dalam DRRP program kami telah pun merangka program khas bersama dengan Jabatan Pelajaran untuk memastikan keselamatan pelajar, kesiapan sekolah-sekolah itu sendiri, dan juga memastikan keselamatan di Labuan ini dijamin. Oleh itu, apa yang kami lakukan sebenarnya bermula daripada bulan 6 lagi. Kami telah mengadakan beberapa siri mesyuarat bersama dengan Jabatan Pelajaran, termasuk pasukan kami pergi ke sekolah-sekolah berasrama untuk memastikan sekolah-sekolah ini cukup bersedia. Apa yang kami lakukan adalah untuk memberi khidmat nasihat, memastikan setiap sekolah-sekolah yang ada perkhidmatan asrama telah menjalankan tindakan-tindakan yang sepatutnya.
bagi memastikan kanak-kanak ini, anak-anak kita ini tidak terjangkit, dan sekiranya terjangkit telah disiapkan tempat khas untuk dikuarantinkan di sekolah-sekolah tersebut supaya ia tidak melibatkan penularan-penularan di luar. Itu adalah yang pertama yang kita buat. Yang kedua, sebenarnya kita juga membuat saringan awal di pintu-pintu masuk. Maknanya mana-mana sekolah, pelajar-pelajar sekolah, termasuk KML, termasuk yang daripada mana-mana sekolah yang memasuki Labuan, sama ada melalui udara ataupun laut di Roro, kita menyaring mereka 100%, dan daripada situ kami akan mengasingkan mana-mana yang ada berpotensi untuk dijangkiti oleh COVID-19. Yang ketiga, apa yang kami buat adalah mana-mana sekolah yang telah kami kenal pasti ini, kami akan membuat saringan susulan, selalunya selepas 1 minggu, untuk memastikan budak-budak, anak-anak kita di sekolah-sekolah di asrama ini betul-betul tidak dijangkiti, dan sekiranya ada dijangkiti untuk mengawal supaya penularan ini dapat diberhentikan serta-merta. Dan yang keempat, sebenarnya kami sendiri selepas itu pergi ke sekolah-sekolah untuk memastikan pelaksanaan SOP dijalankan dengan teliti di sekolah, di samping berbincang dengan pengarah pelajaran sendiri untuk memastikan kesediaan mana-mana sekolah di Labuan itu untuk menerima pelajar. Dan yang kelima, kami juga membuat rating kepada sekolah-sekolah di dalam pelaksanaan SOP untuk COVID ini sendiri. Baik, Doktor, mungkin seperti yang dimaklumkan oleh kenyataan daripada Doktor sendiri, dalam 15 orang bakal masuk ke Labuan, 15,000 masuk ke Labuan, ada yang membawa anak-anak mereka untuk mendaftar di IPT dan juga mungkin di Kolej Matrikulasi Labuan. Jadi apa nasihat Doktor untuk warga Labuan sendiri dan juga mereka yang bakal masuk ke wilayah besar Labuan ni, Doktor? Silakan. Okey, terima kasih DJ Fias dengan DJ Shima. Seperti mana kita tahu, KML akan menerima lebih kurang dalam 2,800 ke 3,000 pelajar pada minggu ini. Dan kalau kita mencongak kembali, seorang pelajar tu paling kurang pun 5 orang yang akan hadir. Kalau 5 kali 3 dah 15,000 kedatangan kemasukan ke Labuan. Dan untuk 2 hari lepas pun, total kemasukan ke Labuan yang kami rekodkan, yang kami saring di pintu masuk, berjumlah 6,200 kemasukan ke Labuan. Jadi apabila kita mempunyai kemasukan yang agak besar macam ini, memang pihak kami akan cuba menyaring sedaya upaya di pintu masuk untuk memastikan siapa-siapa yang bergejala awal dapat diasingkan. Walau bagaimanapun, seperti mana yang saya telah maklumkan kepada pendengar semalam, apa yang penting adalah untuk kita jaga diri kita sendiri. Untuk DRRP, untuk penjagaan SOP di bawah PPKPP, iaitu pencegahan pergerakan sewaktu pemulihan, apa yang paling penting adalah kita sendiri sebagai individu memastikan kita tidak dijangkiti dengan memastikan. Pertama, kalau tidak ada keperluan, tidak perlu keluar rumah atau tidak perlu membawa mana-mana anggota ataupun keluarga kita yang berisiko untuk keluar rumah. Dan elakkan pergi ke tempat-tempat yang terlampau crowded, yang kita nampak orang ramai, orang bersesak-sesak. Kalau di tempat-tempat macam tu, elakkan. Terutama kalau ada kedai-kedai makan ataupun bisnes perniagaan yang terlampau ramai. Elakkan daripada memasuki kawasan-kawasan seperti itu. Dalam masa yang sama, untuk peniaga-peniaga, pastikan bahawa setiap kemasukan ke premis, tak kiralah peniaga ataupun premis kerajaan, sila pastikan MySejahtera itu ada ataupun perikotan kemasukan itu ada, temperature diambil sebaik-baik mungkin. Dan dalam masa yang sama, untuk memastikan pergerakan jangkitan ini tidak dapat diputuskan penularannya, pastikan penjarakan individu 1 meter itu diteruskan, dijaga sebaik-baiknya. Dan semua daripada kita ini sekiranya berada di kawasan-kawasan yang agak sesak ataupun di tempat-tempat umum, sila pastikan penggunaan mask itu dijalankan dengan baik, dengan teratur, dan budaya membasuh tangan, budaya bersin itu dijalankan dengan baik. Dan untuk premis-premis kerajaan dan juga
dan juga premis-premis swasta, agensi-agensi, kami menyarankan supaya mematuhi sepenuhnya arahan-arahan SOP-SOP yang telah diberikan untuk membantu pihak kami di dalam memastikan penularan COVID-19 ini dapat dikurang ataupun dihentikan. Seperti mana yang saya maklumkan semalam juga kedua-dua DJ kita pada pagi ini, COVID-19 adalah satu bentuk protein yang memerlukan benda hidup, manusia untuk hidup. Dan sekiranya kita mengambil langkah-langkah yang proaktif di dalam kawalan kita sendiri, protein-protein ini insya-Allah tidak ada tempat untuk hidup, dan sekiranya kita mengamalkan SOP yang telah saya sebutkan tadi, insya-Allah penularan COVID-19 ini mungkin boleh diberhentikan. Jadi apa yang penting, jaga diri kita, untuk diri kita dan untuk komuniti kita. Baik, terima kasih Doktor atas pencerahan berkenaan dengan situasi semasa COVID-19 di wilayah Pasir Labuan, dan insyaAllah kita akan terus lagi kalau sekiranya ada yang terbaru dan juga terkini, kita akan terus lagi menghubungi Doktor. Terima kasih Doktor atas masa Doktor. InsyaAllah kami sentiasa membantu, insyaAllah, dan sentiasa akan memberikan maklumat yang diperlukan, insyaAllah. Terima kasih. Baik, terima kasih Doktor, selamat bertugas Doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita baru saja bersama dengan Pengarah Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Bohari yang telah pun menjelaskan tentang situasi terkini COVID-19. Betul. Jadi apa pun seperti yang telah dimaklumkan oleh Dr. Ismuni sendiri, yang pastinya kita sebagai warga Malaysia dan juga khususnya warga Labuan, kenalah orang kata patuhi SOP, pemakaian pelitup muka, separuh muka tu juga penting, dan juga perlu menjaga ahli keluarga kita. Kita jaga kita semua. Betul. Dan SOP itu sendiri membawa maksud dia syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas, orang kurang upaya OKU perlu dilindungi, dan individu tidak sihat bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan, dan P itu sendiri penjarakan fizikal dan diamalkan pada setiap masa sekurang-kurangnya 1 meter. Baik. InsyaAllah 9.15 pagi nanti kita akan cuba pula menghubungi InsyaAllah Superintendent Muhammad Farid bin Ahmad yang merupakan Ketua Polis Daerah, untuk kita mendapatkan maklumat berkenaan dengan pematuhan pemakaian pelitup muka. Okey. Jadi kita terus lagi bersama dengan kami menerusi segmen Salam